Dah start record So mana yang lain? So password, ya. Nak tanya sebab tadi saya masuk lambat macam 11.30 baru masuk. Sebelum ni ada ambil kehadiran ke tak? Ada. Okay. Tak apa. Kenapa nak masuk lambat Saya salah ingat. Saya ingat hari ni pukul 2. Mana? Tadi Dekat saya altar tu masuk, just check altar balik. Ada. So tadi saya masuk 11.30. Okay, tak apa. Nanti Ilmi share lah yang tadi tu Okay. Nanti dah dapat share semualah. So kita ada tiga video lah maksudnya 3 video. So boleh share terus kat WhatsApp pun boleh. So nanti siapa tadi yang tanya lah, lupa nama. Jackson nanti Jackson boleh refer lah yang tertinggal awal-awal tu. Okay, so macam tak cukup orang lagi, 26. Okay, yang ni homework So kita masuk absolute functions sekejap. Absolute functions ni dekat example dalam ni dia bagi kaedah yang apa? Sekejap Okay, thank you. Saya check WhatsApp sekejap. Okay. Nanti siapa yang buat description ni mungkin boleh buat untuk tutorial juga sebab tutorial kita guna meeting ID yang berbeza ikut yang meeting ID masa tutorial. Faham tak? Faham. So mungkin siapa yang tukar group description ni tak tahu nama lah. Nombor apa ni? 21683057. Siapa ni? Puva. Okay, so Puva nanti letak juga untuk tutorial punya link username dan password. So dekat group description tu boleh tukar kepada letak 2 session lah, 1 kuliah, 1 tutorial. Boleh? Boleh. Okay. Semua dah ada ke? Cek balik student. Tak cukup seorang, siapa lah yang tak ada ni? Silap. Bagi solution pula. Okay. Right, back to this absolute functions. Kalau boleh ingat balik, boleh saya mula So kalau boleh ingat balik, dia adalah benda yang libatkan simbol. Kejap bagi tebas sikit tak? Okay, simbol yang macam ni lah. Bagi apa modulus Okay, so ni adalah absolute simbol lah. So dia ada 2 function sebenarnya So kita tulis dia dalam bentuk macam ni lah takrifan dia, which is for X, okay, X positif dia adalah untuk X bigger or equal to 0. And then dia punya definition kedua dia is minus X for X less than 0. So dalam kalau you buat number line macam ni 0 kan, dia duduk kat sini lah. So kalau X yang positif, dia refer kepada sini lah. For X greater or equals to 0, dia macam ni ke sana. Kalau yang untuk X negatif ni, so this is for X positif Kalau X negatif ni, function dia is for X less than 0. Okay, so kita tengok example terus. Okay, ini adalah contoh soalan. Nanti saya ajar you cara selesaian yang ada 2 cara lah. So boleh tengok soalan tu nanti keluar dia suruh you buat solution yang macam mana So kena advice saya adalah baca soalan betul-betul. Sebab kadang-kadang soalan tu dia minta you guna kaedah yang lain. Soalan tu boleh diselesaikan dengan banyak kaedah. Okay. So kalau soalan tu minta guna this specific method, so you need to apply that specific method. Bukan method yang sembrono yang you tahulah yang daripada tu. Faham So itu kadang-kadang walaupun jawapan betul tapi tak ikut kehendak soalan ni dah biasa kan. Masa SPM pun macam tu kan, cikgu cakap kan. Baca soalan betul-betul, ikut kehendak soalan, tak ikut kehendak soalan memang dapat kosong.
As simple as that. Jelas ya anak-anak murid? So back to this. Okay, soalan dia adalah inilah absolute function for 3x plus 7 as x approach to 5. Itu soalan dia. So dia kata define absolute function for the given question. Okay, ni solution dia lah. Okay, soalan yang diberi macam ni. So kita assume dia ada dua keadaan lah. Satu 3x plus 7 dalam keadaan dia positif. Satu lagi dengan negatif dekat luar lah. Tapi kena bracket lah. Okay, kena ada bracket ni. So that bila you keluarkan dia, dia akan jadi negatif 3x tolak 7. Okay, ini adalah dia punya definition untuk point dia lah. Dekat sini kena define dia betul-betul lah. Kita tahu dekat definition asal dia, okay, tadi yang kita tengok kan yang simple tu kan. Dia adalah, sebentar saya tulis balik. Kalau absolute x macam ni, dia adalah x, ini negatif x, ini untuk x greater equals to 0, ini untuk x less than 0. So ini kena selesaikan dulu problematic points dia, okay. Saya guna istilah ni lah problematic points dia. So you buat macam ni lah 3x plus 7 greater or equals to 0. So kita define dia sebagai x. Ini sebenarnya susun balik je saya lupalah istilah dia. Susun balik lah. You buat jadi x sama dengan contoh negatif 7. So per ni 3 kan. So 3 bawa sana lah. So bila bawa bawah dia jadi per 3. Okay. So samalah. Sama untuk duduk keadaan ni. Kita tak letak negatif kat depan ni mana tadi? So kalau you perasan ni just nak elak mistakes lah. Negatif tu hanya pada function bukan pada problematic points. Problematic points dia masih yang sama lah. Kita ambil yang had yang positif ni 3x plus 7. So dia akan jadi range yang baru lah. Greater or equals to minus 7 over 3 ataupun x less than minus 7 over 3. Okay, jelas Now balik pada soalan asal. So soalan asal dia kata as x approach to 5 kan. Kalau you buat saya ajar macam cara susah sikit, nanti saya ajar cara yang senang juga So ini adalah problematic points kita. Dalam soalan x tu dia dekat sini. Yang kita nak tengoklah function tu So lebih besar kita ambil 3x plus 7. Kurang daripada nilai ni kita ambil negatif 3x plus 7. Faham Jelas So soalan asal dia minta x approach to 5. So 5 somewhere dekat, kalau ini x, 5 dekat sini lah kan, tu tak? Betul. Dia greater kan? So bila greater daripada yang problematic points ni, kita nak ambil statement function pertama ke function kedua? Pertama. Yes, betul, pandai. Just ambil function yang pertama. So masukkan dalam solution ni. Okay. So ini sebenarnya dia macam ni lah. Limit, limit macam ni. Saya tulis balik. So you ambil yang positif plus 7 kan. So baru masukkan nilai lah. 5 dapat 22. Okay. Ini solution yang direct lah, senang Cuba gunakan kaedah ni dulu, yang style macam saya tulis ni untuk selesaikan soalan exercise 1.10 yang ni. So limit x plus 17, absolute function x plus 17 as x approach to minus 19. Okay, so boleh copy balik solution yang ni lah. Okay, try buat dulu.
Dapat apa solution dia? 36. 36. 36. Okay, 36. Negatif 6. Negatif 6. 36, negatif 6. Ini ada answer? Saya pun tak pasti lah. Tak apalah. Jangan give up cepat sangat. Ish, awal lagi ni. Lain. Nak dengar yang lain? 2. Negatif 2. Negatif 2. Yes, negatif 2. Yang dapat apa tadi tu? Berapa tadi? 36 apa semua tu kat mana silap? Negatif 19 tu tambah 17 jadikan 36. Patutnya tolak. Careless mistake je kan kat situ. Betul lah tu. 2 ke negatif 2? Negatif 2. 2. 2. Tak ada negatif. Kemana Ada pergi tu? negatif di luar. Negatif. Itulah nak suruh you tulis. Sempat tak Anyone nak tunjuk cara ni? Kaedah yang ni? Guna kaedah macam ni lah. Piecewise function and then determine guna ni lah cara ni. Ada siapa nak tunjuk? Kalau nak tunjuk saya nak buka whiteboard screen. Siapa nak tunjuk? Volunteer? Itulah susah lah online ni. Nanti semua tak nak volunteer. Kau dalam kelas tu saya pik-pik je. You jawab. That's baik. Baik. Aduh. Anyone cepat. Saya dapat 36. Saya tak tahu lah. 36 salah lah tu. Dah tulis kat phone tak tu. Okay. Saya Yang tak dapat tahu. 2 tadi saya dengar macam Amanda kan? Okay, kita bagi Amanda jawab lah. This time. Sekejap. Saya try share whiteboard dulu. Cik Amanda sharekan solution tu. Yang dapat 2 tu. Guna kaedah yang panjang sikit lah tadi Boleh tulis tak? Handphone kan? PC. Ya? Tu siapa tu? Muhammad? Mama nak try boleh juga. Dah hilang pula. Saya guna PC ni, saya tak reti nak menulis. Faizal guna PC Amanda PC macam guna? mana nak menulis? Oh, PC juga. Okay, Amanda. Okay, siapa yang pakai phone? Ada tak? Kalau pakai mouse tu payah sikit lah kan, betul tak? Itulah tu. Fahrul, tolong. Fahrul dapat 2 ke? Saya dapat 2 tapi guna PC macam PC mungkin susah sikit any phone kan dia boleh terus conteng atas permukaan tu. Siapa yang guna phone dah? Tiba-tiba semua guna PC pula. Aduh. Apa ni? Bukan ni. Hmm. Saya main buat je. Kalau salah. Tak apa buat je. Salah kita betulkan. Tepinya. Padam pula. Payah tulis. Kalau dekat phone. buruk. Buruk tak apa. Jadi boleh baca. Ada soalan lah. Hello. Boleh. Teruskan. Saya nampak. Saya ada soalan. Okay. Siapa tu? Kan bila dah buat piecewise function tu, Ya. satu ada positif, satu ada negatif kan? Ya, betul. Macam nak tahu kita patut ambil yang positif ke negatif? Tadi example tadi faham tak? Faham? Kalau faham patutnya tahu dah. Macam mana nak ambil positif ke negatif? Tengok nilai X. Ya, betul. Tengok Tengok nilai nilai X X kan? yang soalan tu. Ya. Kalau soalan Okey. tu kalau soalan tu duduk dekat point yang arah besar ataupun arah kurang. Kalau besar
you kena ambil define yang atas lah, statement yang atas. Faham tak? So kalau yang soalan ni kan dia Ya. negatif 19 Negatif 16, negatif 19. 19. Ya, 19 kan. Ya. So kita patut ambil yang negatif lah kan. Problematic points you define apa? Yang mana ni? Problematic points define sebagai apa? Tadi Points ada kita sebagai- punya points tadi dekat dalam ni. Padam semua. Lambatnya. Tak apalah. Lambat sangat. Kejap. Okay. Sekejap. Nampak tak? Saya gerakkan dulu. Okay. Inilah solution dia. Cuba fahamkan. Okay. Cuba tengok. Abaikan yang putih-putih ni. Ni. Tak ada pun. Tanikan kat sini. Whiteboard. Saya dah share belum whiteboard saya? Tak. Oh, masih Belum, whiteboard belum. lagi. Sekejap. Sorry. Share content, screen. Okay, dah nampak ke? Dah. So ini solution dia lah. Faham kan? Problematic points tu kena define dulu. Ini adalah keadaan dia yang asal. Okay. Ni soalan asal kan? Betul? Betul. Kita pecahkan dia kepada function yang positif, function yang negatif. Okay. Tapi kita ada problematic points kita, which is tengok balik pada soalan asal. X plus 17 sama dengan kosong, you akan dapat X sama dengan negatif 17. Ni problematic points dia. Ni point yang betul. Kena define dulu. Bukan semua sama dengan kosong Case tadi yang define awal sebab kita punya absolute function adalah X. So ini memang ini adalah dia punya definition asal. X minus X for X greater or equals to 0 for X less than 0. Okay, ni definition asal dia. Tapi sekarang kita punya soalan, dia dah jadi macam-macam lah. Macam ni contoh dia X plus 17. So bila X plus 17, you kena define dia punya problematic points. It occurs at sini. Ini dia punya problematic points. Negatif 17. X plus 17 sama dengan kosong. Okay, so X sama dengan negatif 17. Kenapa saya ambil yang ni, bukan ambil yang ni? Sebab kita sama dengan kosong. Sama dengan kosong, equation yang atas. Function yang pertama, bukan function yang kedua kan? Nampak sini? For X greater or equals to 0. Kat sini dia tak define dengan 0. So kita tak ambil dia, kita ambil ni. So ambil ni, so ini adalah you punya problematic points. Kita ambil kira untuk dua-dua lah sama. Okay. So bila you buat number line macam ni, okay, nampak number line ni kan? Dia berlaku dekat, you all masih dengan saya lagi ke? Ada. Okay. Ya, saya je. Ya. Okay. So negatif 17. Okay. So tak tahu you all senyap je kan. Takut cakap seseorang penat. Okay, negatif 17 kat sini tau. So negatif 17 kat sini, again, kita tengok balik. Kalau lebih besar atau sama dengan negatif 17, mesti dekat kawasan yang Kanan. positif ke sini. So kita ambil first statement ataupun first function. Ni yang tadi nak berjawab. Nak ambil yang mana problematic points kena betul dulu. Okay, so ambil yang ni. And then bawah sekali ni, negatif X, negatif 17. Untuk yang kurang daripada negatif 17 lah. Negatif 19 ni duduk dekat mana kalau timeline? Kurang kan? Kat Dia lagi kiri. kecil kan? Oh, sampai yang bawah. Kalau kurang, that's why kita ambil function yang kedua. Oh, So ambil macam function yang tu. kedua, dia adalah negatif X, negatif 17. Saya dah kembangkan daripada sini Dia adalah negatif X, negatif 17. So jangan lupa lah yang ni. Ke sana, ke sini. So dia tukar. So dia jadi negatif 17, negatif X, negatif 17. So sampai sini masukkan jangan salah lah. Kalau masuk salah memang tak dapat tolong dan memang jawapan dia salah lah. So negatif, sebabkan X ni negatif 19, so negatif 19. Tolak 17. So negatif-negatif jadi positif. So dapatlah 2.
Faham, Faham. Akhirnya faham. So ini kaedah yang kalau soalan tu minta selesaikan guna kaedah piecewise function and evaluate using number line lah. Macam ni lah, ada number line kan. Tapi kalau soalan tu tak cakap guna kaedah apa, you boleh guna satu lagi solution lah, which is direct sikit lah kan. Okay, ni kaedah yang satu lagi lah saya guna kalau apa merah lah. Okay, kalau nak mudah lah. Ni kalau nak cek jawapan lah. Biasa dia tak minta you bagi yang solution yang senang macam ni kan. Mesti bagi cabaran sikit. So ini soalan asal dia X plus 17 kan. Betul tak? Betul. Okay. You direct plug in je. So direct plug in limit X. Sorry, direct plug in so ini akan jadi negatif 19 tambah 17. Betul? Direct plug in. So dapat absolute negatif 2. So jawapan akhir dia 2. Sebab absolute ni maksudnya dia kena yang positif juga kan. So dapat 2. Ni kalau nak check jawapan lah. So Nak cara double check itu pun jawapan. betul jugalah. Boleh juga. Boleh diterima tapi tengok kehendak soalan. Kalau Ah, soalan tu minta you selesaikan cara macam ni, inilah cara yang you kena buat. Kaedah yang ni. Okay? macam ni kalau Kalau dia tak kata apa-apa kaedah, kalau dia just kata selesaikan cara macam ni, guna cara simple macam ni pun boleh juga. Acceptable. Again, tengok pada kehendak soalan baca betul-betul. Boleh? Okay. So go back to this. Kita ada, cukup lah tu. Bagi you rehat, makan, nak sambung kelas petang pula kan. So kita akan sambung next week, limits involving trigonometry. Yang ni lah. Okay. And then kita akan pergi, okay ni basic trigonometry function, sama lebih kurang je patutnya. Kita pergi ni, limit at infinity. Kita akan tengok limits involving infinity ada 2 Satu limit at infinity, maksudnya x yang approach to infinity. Satu lagi situation. Okay, satu lagi situation is bila dia pergi infinity limit. Maksudnya x approach to number tapi jawapan akhir dia akan dapat infinity. Ni macam kita buat selesaian rationalization method tadi kan. Ni yang saya nak masukkan tadi. 1 over 0 from the right side infinity. Kalau 1 over 0 from the left side dia adalah negative infinity. Ini adalah benda yang kena faham dan hafalkan lah. Dia ada refer to figure 1.7. Nanti kita patah balik tengok figure 1.7 mana figure dia. Yang ni. 1 over x ni sebenarnya dia ada figure dia. This is the figure lah. So x approach to, kalau kita buat x approach to 0, so dia punya graph dia akan pergi ke from the right side positive infinity, from the left side negative infinity. Faham Ini nak menjawab soalan yang rationalization method tadi. Kenapa ada from left side, from right side? Kita evaluate based on this. Okay? Saya harap menjawab soalan yang tadi, siapa tadi nama student tadi? Chai Jackson tadi kan. So kita sebenarnya refer yang ni lah. Tak apa, jangan pening kepala dulu sebab saya tahu sekarang pun dah pening. Okay. So kita akan cuba habiskan lah sebab next week dah week 3. So saya cuba akan cover habiskan sampai continuity lah. Continuity ni dah senang lah. Pada saya senang lah. You kena hafal 3 condition ni je. Okay, ada 3 condition ni. Dia mesti exist, mesti define, mesti sama value dia. 3 syarat ni. So dah habis, week 4 dah boleh masuk soalan tutorial. Can anyone here screenshot benda ni so that boleh jawab? Kita nak masuk tutorial kan? Kejap saya check tutorial. Okay, basic limit properties, limit infinity limit ni dia dah campur sebenarnya. Tolong seseorang screenshotkan benda ni boleh? And share kat group. Semua kan? Dah ada ke? Semua? Nak buat tutorial Rabu ni? Selasa ni?
Oh, selesai. Screenshot dulu soalan yang kena jawab. Nanti try dulu jawab lah mana yang boleh jawab. Sebab kita tak masuk limit and infinity lagi kan. Tapi try jawab dulu yang mana boleh lah. Saya lupa lah limit and infinity ni soalan yang mana mula dia. Macam ni soalan nombor ni. Ni kita belum belajar lagi. So ni boleh hold dulu. Saya rasa ni boleh hold dulu. Ni semua yang libatkan ni. Yang boleh jawab A ni saya rasa 1 Roman sampai 5 untuk tutorial selasa ni Saya rasa ini pun boleh jawab. Oh no, ini infinity ke? Ni infinity. So infinity nanti dulu. Ni nanti dulu. Yang saya tanda right ni infinity Ya. Tak nampak sangat yang itu X equal to apa? Yang mana Soalan nombor berapa tu? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang itu X equal to apa? Negatif Yang dekat bawah limit. 6, 7 ni tak payah dekat jawab bawah dulu ni tu sebab apa? kita tak belajar lagi. Yang saya tanda macam ni Tak jangan payah jawab dululah sebab tak belajar lagi. Jawab yang bulat-bulat ni. Saya suruh screenshot tadi kan? Screenshot tak nampak So, Dah. Saya dah sikat lah. ni boleh jawab. Yang bulat ni boleh jawab. Yang hujung ni. Okey, boleh. Okay. Yang bulat-bulat tu yang boleh jawab dulu. Dah screenshot Dah. Yang ni dah screenshot and then saya nak pergi next. Methods to compute limit ni dah boleh jawab lah. Mungkin trigonometry dicampur ke? Kejap saya check Sebab ni graph. Boleh buat dululah mana yang boleh buat, mana boleh jawab dulu. Sebab ni pun dia campur dengan L'Hopital's rule Kenapa ada L'Hopital's rule? Sepatutnya itu untuk differentiation. Okay, tak apa. Yang ni boleh try jawab. Ni apa yang kita dah belajar tadi lah. Dah screenshot yang ni? Kalau dah saya nak pergi ni. Ni pun boleh screenshot juga. Dah? Screenshot mana? Yang ni. B ni pun methods to compute limit. Oh. Nanti boleh jawab. Boleh jawab dulu So masuk tutorial tu kita bincang-bincang mana yang kita dah belajar lah. Yang L'Hopital's rule tu apa? Tak ada. Ni abaikan dulu. Sepatutnya ini yelah. Sepatutnya ni untuk differentiation ni. Tapi tak apalah. Ni nanti dulu. Maksud saya macam ni. Just selesaikan guna kaedah ni apa yang kita dah belajar. Abaikanlah L'Hopital's rule tu takkanlah tak belajar L'Hopital's rule. Dah belajar ni you all semua ni. Dekat differentiation. Saya pun tak pernah dengar. Dengar pun tak. Tak pernah dengar? Okay. Nampak pun L Hospital. Nampak. Hospital nak perginya Okay, tak apa. Boleh abaikan. Nanti chapter 2 kita akan belajar. Okay, jangan risau. For now, selesaikan soalan ni guna kaedah yang kita dah belajar tadi. Okay. Mana yang ada trigonometry tu pun boleh cuba. Sebabnya dah belajar sebenarnya tadi. Kita dah belajar Smith theorem. So tak ada masalah sebenarnya. So ini dah Kalau dah screenshot. Termasuk ni sekali. Graph ni. Dah screenshot juga ni? Screenshot juga. Dah juga. Termasuk graph ni. Graph ni boleh jawab dulu. Ni senang. Ini yang kita dah buat tadi lah. Kita dah buat recap starting class tadi kan. Dengan minggu lepas punya kelas. Patutnya boleh jawab lah. So continuity ni tak payah. Tak payah buat lah sebab tak belajar lagi. So graph pun boleh selesaikan dululah masa kita nak jumpa tutorial nanti. Boleh So sharekan dalam group Boleh sharekan dalam group. Tadi tu. Ya. Nak yang tadi. Yang mana yang ni? Ini. So nanti tolong sharekan dalam group so that yang lain-lain pun boleh rujuk lah untuk buat. Okay, semua dah okay, kalau dah cukup dah kot. Cukup lah, saya pun tak suara dah ni. Okay, tinggal 31 minit berbaki lagi. 7-8 minit lagi So ada apa-apa nak tanya sebelum saya end kita punya session ni? Semua jelas
So dah boleh buat tutorial soalan yang berkaitan lah, yang mana kita dah belajar. Limit je belum. So limit at infinity nanti dululah. Limit involving infinity. Trigonometry ni pun dah boleh try buat sebenarnya. Dia sama je konsep dia dengan squeeze theorem tadi. Okay, dan use substitution. Saya dah buat pengenalan pasal use substitution kan. Sebenarnya dah boleh jawab. Okay, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, rasanya okey kot. Dah boleh ada so dah boleh ni lah. Saya tak tahu siapa tak cukup lagi 2 orang ni tak masuk. So 28 ni rasanya termasuk saya. Doktor, attendance doktor. Attendance sekejap saya buka order sekejap. Itulah nak kena check seorang-seorang. Saya stop share dulu. Dan saya buat secara manual dululah. Sebabnya saya pakai iPad. So kena dengar suara nama-nama ni semua. This is section 1. Abdul Munzir ada? Ada. Ada. Afif Jazimin? Afif tak ada Okay, Ahmad Akmal? Saya doktor. Ahmad Harith? Kenapa ketua kelas tak datang Pelik pula. Kenapa ketua kelas dah kena semangat? Haris Akmal ada? Amanda ada, saya tahu. Haris pun tak datang So Afif tak ada. Haris tak ada. Amanda ada. Amar ada? Ada doktor ada. Arif Izzuddin ada? Ada. Okay, Cha Jackson ada tadi. Ilmi ada? Ilmi adalah, dia yang ikut kan? Ada dia. Josh Vendas ada? Ada doktor. Okay. Aris Nur Ashidi ada? Aris ada? Is that you Aris? So Aris pun tak ada? Saya dia tak ada? Ya ada Ada. Arif Aiman ada? Hai doktor. Okay. Azamuddin ada? Ada. Faizal? Ada. Okay. Uwais saya tahu ada. Aizat ada kan? Ada. Alif ada? Ada doktor, ada. Daniel Haziq? Ada doktor ada. Fakhrul Aiman? Ada. Luqman Hakim? Nur Hakim? Saya doktor. Syafiq Zikri? Ada. Syahmi? Ada. Zarif? Ada doktor. Aiman? Aiman tak ada? Syahira? Ada doktor, ada. Nur Natasha? Ada. Huva ada. Wan Raziman? Ada. Yo ada kan? Tadi Ada. Aiman tak ada Nur Aiman tak ada ke? Kenapa Nur Aiman tak ada? Macam tak cukup orang jadinya. Jadi 3 orang tak cukup. Tapi dalam kita punya list, Syazmin ada? Ada. Syazmin yang menambahkan ni tadi. Okay, tak apa. So, okay, saya dah catat kedatangan. So, anything kalau tak faham boleh tanya kat WhatsApp tapi within working hours. Macam biasa. So, itu saja So, sila buat tutorial. So, kita jumpa balik hari Selasa pukul 11 pagi. Guna password yang satu lagi lah. Password masa tutorial hari tu Boleh Boleh. Dan Ilmi jangan lupa lepas dah masuk recorded session, dah masuk dalam you punya PC tu, sharekan dekat group kat WhatsApp. Boleh Boleh. Alright. Okay, thank you semua. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam. Okay doktor. Thank you. Bye. Thank you teacher. Welcome.